السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلوات الله وسلامه على هذا النبي الكريم وإمام المتقين وقائد الدعاة المجاهدين وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما جهلنا وانفعنا بما علمتنا وجعلنا من المخلصين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وبارك وسلم. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Amma ba'd. Terlebih dahulu marilah sama-sama kita menyatakan setinggi-tinggi kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurniaannya dapat sama-sama kita diberi kesempatan, peluang serta taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berada di dalam majlis ilmu pada malam ini. Sebagaimana yang disebut oleh Al-Fadil Tuan Pengerusi kita tadi, insyaAllah tuan-tuan malam ini kita akan mulakan kitab Tauhid. Kita pilih kitab Kifayatus Sibyan, kita asas dalam ilmu Tauhid. Kitab ni memang ringkas sangat. Dia hanya lebih kurang berapa muka surat? Lupa dah. 10. Lebih kurang 10 muka surat saja. Tak panjang. Cuma apabila ringkas tu dia memerlukan kepada huraian. Kalau kita baca kitab besar, dia tak perlu hurai. Kerana kitab tu telah tolong hurai. Apabila kita baca nota ringkas, maka kita perlukan huraian walaupun dia ringkas, untuk memahami konsep ketuhanan yang dibawa oleh mazhab kita Ahlussunnah wal Jamaah. Ini modul ataupun minhaj sukatan cara mengenal Allah Subhanahu wa taala yang dirumus oleh mazhab kita Ahlussunnah wal Jamaah. Kitab kita tuan-tuan, kita baca muka surat depan nama dia. Sebelum kita baca nama sebagai tradisi pengajian untuk guru kita, sebelum memulakan kitab ni, kita baca surah Al-Fatihah, kemudian kita sedekahkan kepada pengarang kitab dan juga sekalian para guru kita dan muslimin muslimat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Inilah risalah yang kecil yang dinamakan dia Kifayatus Sibyan. Jadi ini bukan kitab, kata tuan guru kita ini. Inilah risalah ataupun nota kecil sahaja, nota ringkas. Risalah ini nota ringkas yang kecil. Dinamakan dia akan risalah ini, nama dia Kifayatus Sibyan. Kifayah Sibyan. Kifayah ni makna dia apa tuan-tuan? Nama ni, nama Kifayatus Sibyan. Dalam bahasa lain orang panggil, nama popular kitab ni Kifayah. Kitab Kifayah Tuan Guru Haji Cik. Kifayatus Sibyan, kifayah asal dia memadailah, cukuplah Sibyan bagi kanak-kanak yang baru belajar. Macam mana cerita kita ni? Pilih kitab kanak-kanak untuk kita belajar. Tengok dulu. Jangan tuan-tuan panik lagi. Nanti kita rasa tak kena pilih ustaz ni. Ini kitab untuk budak-budak. Kita ni dah bapak budak dah, nenek budak dah, tak boleh lah, tak sesuai. Makna Sibyan ni tuan-tuan, ini perlu kepada
detail. Setengah orang apabila dia baca banyak tuan-tuan nama kitab yang di belakangnya Sibyan, Kifayatus Sibyan, Hidayatus Sibyan, maka setengah orang terjemah kanak-kanak secara zahir tanpa mendetailkan ataupun tanpa makna sebenar kanak-kanak itu. Sebab itulah apabila orang terjemah tanpa menghuraikan makna kanak-kanak itu, menyebabkan kita rasa kitab ini memang tidak sesuai. Hidayatus Sibyan dibaca di seluruh pondok, tapi nama dia Sibyan di belakang itu, kanak-kanak. Sulamus Sibyan tebal, ada 4 jilid. Tebal 4 jilid, tapi nama juga Sulamus Sibyan, tangga bagi kanak-kanak yang baru belajar, walaupun tebal 4 jilid. Di sini tuan-tuan, Sibyan ini ada makna dia. Apa makna dia? Kanak-kanak yang baru belajar ini nisbah, ada nisbah. Bukan kanak-kanak merujuk kepada umur, bukan merujuk kepada umur fizikal, tetapi ini merujuk ataupun nisbah kepada kanak-kanak ataupun orang yang baru belajar di dalam medan ilmu tauhid. Dipanggil golongan mubtadi, golongan yang baru berkecimpung dalam dunia tauhid. Kita bukan alim tauhid lagi, maka apabila tak alim tauhid, kita dinamakan orang yang mubtadi dalam ilmu tauhid. Orang yang mubtadi. Orang yang alim dinamakan jaguh, rijal dalam ilmu tauhid, rijal dalam ilmu fiqh. Pengarang kitab kita ini tuan-tuan, Tuan Guru Haji Cik Al-Qadahi, dia merupakan rijal dalam ilmu fiqh, jaguh dalam ilmu fiqh. Walaupun dia tidak ketinggalan mengarang juga kitab tauhid, walaupun dia pakar dalam bidang fiqh. Kifayatus Sibyan itu, Sibyan merujuk kepada mubtadi, orang yang baru belajar dalam ilmu tauhid, walaupun dia dah belajar tapi dinamakan baru. Kitab kita ini fi bayani aqaidil imani, pada menyatakan, bayan yakni menyatakan, menhuraikan aqaidil iman, beberapa simpulan iman. Dalam kitab kita ini akan membincangkan tentang beberapa sistem kepercayaan, atau disebut dalam bahasa tauhid dinamakan iman. Apabila kita belajar kitab ini, insya-Allah di akhirnya mudah-mudahan kita semakin mantap dan semakin jelas benda yang kita pegang. Benda yang kita pegang itu dinamakan iman ataupun akidah. Baik. Itu kulit dia. Muka surat 1 tuan-tuan. Qala al-musannif rahimahullah subhanahu wa ta'ala, Bismillahirrahmanirrahim. Penulis dia tak tulis di sini sebab nota dia. Ini nota dia sendiri yang tidak dicetak lagi sebelum ni. Ni anak murid dia tulis dengan tangan saja. Sebab tu tidak ada nama pengarang. Anak murid dia ni betul tak buh nama pengarang. Nama Tok Guru tak buh. Nama dia, Tok Guru dia ada di bawah tu, ini tulis semula oleh tulisan Tuan Guru sendiri, kecil tulisan dia. Oleh Al-Haj Cik bin Ahmad Kok Dian Kedah. Itu dia punya tulisan tangan dia. Adapun dalam ni bukan tulisan tangan dia, ini tulisan murid dia. Itu tulisan tangan dia oleh Haji Cik dia nama dia, bin Ahmad Kok Dian Al-Qadahi. Latar belakang sedikit pengenalan Tuan Guru ni, dia pendidikan awal dia di pondok tertua Kerajaan Kuban Pasu. Itu pendidikan awal Tuan Guru ni di pondok Kuban Pasu. Sebelum tu Kuban Pasu belum lagi menjadi daerah di Kedah. Kuban Pasu satu negeri, Kedah satu negeri. Apabila wafatnya Raja Kuban Pasu, maka diserahkan Kuban Pasu ini kepada Kerajaan Kedah ataupun Raja Kedah. Maka di Kuban Pasu tu tuan-tuan, kalau tuan-tuan pergi melawat, ada satu pondok tertua di kampung Pulau Pisan, jalan ke Air Hitam.
ataupun jalan Sungai Korek, Sungai Korok, dia ada satu pondok tertua di negeri Kedah ataupun pondok tertua kerajaan Kuban Pasu. Nama dia ialah Pondok Kapun Pulau Kisan. Di situlah tuan pengarang kita ini belajar. Kemudian dia merantau belajar ke pondok Tuan Guru Haji Abdullah Fahim. Ini antara sanad pengajian ilmu dia. Jadi tuan-tuan kira rezeki mendapat networking ilmu bersambung dengan Syekh Abdullah Fahim. Ini murid kepada Syekh Abdullah Fahim, datuk kepada Perdana Menteri bekas Perdana PM kita. Selepas daripada dia belajar dengan Syekh Abdullah Fahim, kemudian Syekh Abdullah Fahim minta supaya dia menyambung pelajaran ke negeri Kelantan Darul Naim, iaitu di Pondok Kenali. Pondok Tok Kenali di Kapun Pasir Putih. Ketika itu menurut sejarahnya, ketika itu dia baru saja berumur 15 tahun ketika mana dia merantau ke negeri Kelantan. Dan ketika itu Tok Kenali baru balik dari Mekah, muda. Tok Kenali masih muda, umur 40-an. Dan pengarang kitab kita ini dalam belasan tahun, katanya lebih kurang 15 tahun dia ke negeri Kedah, ke Kelantan. Dia berada di pondok Tuan Guru, awak panggil Tok Kenali lah. Dia bukan nama Tok Kenali, Kenali nama kampung dia. Nama dia Ahmad Yusof. Kata Tok Kenali, kata Tuan Guru kita ini, dia belajar dengan Tok Kenali selebih kurang selama 5 tahun. Sempat khatam kitab Matla'ul Badrain wa Majma'ul Bahrain Fiqh. Sebab itu sanad ataupun networking ilmu fiqh Tuan Guru ini bersambung dengan Tok Kenali. Selepas 5 tahun di Tok Kenali, dia merantau tinggal negeri Kelantan terus ke Fatani. Di sanalah dia lama dan berakhir pengajian dia di Fatani. Beberapa pondok di Fatani, banyak pondok yang dia belajar di Fatani dan lama dia belajar. Lebih kurang hampir 45 tahun lebih dia belajar di sana. Kemudian barulah dia balik, tua dah dia balik di kampung asal dia di Kedah ataupun di Kok Dian ni. Saya pun sempat akhir dah tak tanya dia waktu umur dia balik berapa tahun, lupa nak tanya. Ketika saya pergi tu usia dia dah 100 lebih kurang 107 tahun. Sempat sekejap saja dia meninggal 2003. Ini antara murid Tok Kenali yang tertua, yang paling last yang saya jumpa yang meninggal 2003, usia dia 107 tahun. Walaupun usia tua tuan-tuan, tapi ingatannya sangat power. Sebelum dia meninggal dia mengajar, tak berhenti mengajar. Mengajar mati dia dengan mengajar. Tak sakit apa dia meninggal. Jatuh petang tu, esoknya sakit, kemudian meninggal. Meninggal dengan dalam mengajar kita panggil. Baik, itu sedikit sebanyak pengarang kitab kita ini Tuan Guru Haji Cik Al-Qadahi. Dia di Kedah tuan-tuan, di Fatani, dia antara yang terkenal ilmu dia ambil pondok Tok Bermin. Sebab tu kalau fiqh, kalau tuan-tuan tengok kitab dia, fiqh ni antara kepakaran dia dan penjelasan yang mantap. Kerana spesialis dia dalam bidang ilmu fiqh. Kenapa? Kerana dia murid kepada Tok Bermin, pondok tertua di Fatani. Dan Tok Bermin ni terkenal sejarah dia seorang guru yang balik daripada Mekah, ilmu kepakarannya ialah fiqh. Digelar sebagai rijal ataupun jaguh fiqh. Itu gelaran dalam ilmu. Tuan Guru kita ni murid kepada Tok Bermin. Tok Bermin tu pondok Bermin. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulakan tuan-tuan. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang amat pemurah lagi amat penyayang. Ini standard. Kitab mana-mana pun tuan-tuan dah belajar, banyak kitab dah khatam, maka muqaddimah kitab ni samalah kitab mana-mana pun akan mulakan dengan Bismillahirrahmanirrahim. Kalaulah nak ikut penjelasan bismillah, huraian bismillah panjang. Dia ada lebih kurang 5 subtopik, 5 tajuk kecil. Maka kalau kita hurai satu daripada 5 pun memang panjang. Terpulang kepada tuan-tuan, kalau tuan-tuan kata nak hurai juga, saya boleh hurai secara ringkas. Kalau tuan-tuan kata kita lompat terus kepada pendahuluan kedua, alhamdulillah, saya pun ikut. Sami'na wa ata'na.
Tuan-tuan kata kita biasa dah ustaz belajar bismillah ni dah faham sungguh dah. Terus kita lompat. Kalau tuan-tuan minta nak hurai separuh, kita hurai secara ringkas. Baik. Bismillahirrahmanirrahim tuan-tuan. Yang pertamanya terjemahan. Tajuk yang kedua kita kena tahu huraian ataupun makna Bismillahirrahmanirrahim. Itu penting. Bukan terjemah. Sebelum daripada ni kita hanya tahu terjemah. Kalau tahu terjemah tak sampai target. Target kita belajar, kita nak tahu makna. Setiap ilmu yang kita belajar, dia punya maqasid ataupun target dia ialah makna. Baru kita faham. Kita tidak akan faham sekadar terjemahan. Tak boleh faham. Yang ketiga tajuk dia rahsia ataupun hikmah. Allah Ta'ala memulakan dengan Bismillahirrahmanirrahim. Ataupun spesifik rahsia ataupun hikmah, penulis kitab kita memulakan dengan Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa? Allah Ta'ala mulakan dengan Bismillah, ayat Quran. Nabi pun dia akan mulakan dengan Bismillah. Para ulama kita, apa saja perbuatan dia, penulisan dia, khutbah dia, dia akan mula dengan Bismillah. Apa rahsia dia. Tajuk yang keempat, kita sebut tajuk dulu. Tajuk yang keempat, hukum. Jadi hukum membaca Bismillahirrahmanirrahim ada 4 ataupun 5 hukum. Ada hukum wajib membaca Bismillah. Ada hukum sunat membaca Bismillah. Ada hukum haram membaca Bismillah. Ada hukum makruh membaca Bismillah. Ada hukum harus membaca Bismillah. 5 hukum. Tajuk yang last sekali iaitu fadilah, kelebihan membaca Bismillahirrahmanirrahim yang disebut oleh para ulama kita. Banyak kelebihan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kita mulakan dulu tajuk yang pertama. Tajuk kecil Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama, terjemahan. Terjemahan Bismillahirrahmanirrahim, tuan-tuan dengar. Ba itu dengar. Huruf ba, harful ba. Dengar ismun, nama. Dengar nama Allah Ar-Rahman yang amat pemurah, Ar-Rahim lagi amat penyayang. Settle terjemah. Mudah. Tuan-tuan dah tahu. Yang kedua, huraian. Ini yang kita nak fokus. Huraian ataupun makna Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah ni tuan-tuan dengar. Kita nak tahu apa makna dengar. Sebelum tuan-tuan kita nak jelas makna dengar ni, kita kena tahu dulu. Ba ini dalam dalam ilmu nahwu dipanggil harful jar, harfu jar, huruf jar. Huruf jar saya cerita dulu ilmu nahwu, kemudian saya translate kepada bahasa Melayu. Dalam ilmu grammar bahasa Arab, huruf ba, harful ba ialah huruf jar. Maka huruf jar, tiap-tiap ba dia perlukan kepada muta'allaq. Dia perlukan tiap-tiap huruf jar ada majrur dia dan ada muta'allaq. Sebab dengar, apa muta'allaq ini dia panggil tempat sangkut. Sebab dengar, dengar apa? Tu perlukan kepada muta'allaq. Terjemah kepada bahasa Melayu moden, dengar ini kita panggil kata penhubung ataupun kata sendi nama. Maka kata sendi nama dengar ini dia perlukan kepada, dia tak boleh berada di awal ayat. Tak boleh bina ayat mula dengan dengar. Dia mesti ada kata huraian. Dia mesti ada ayat depan itu, dia mesti ada ayat di hadapan. Barulah boleh dengar. Tiba-tiba dengar kereta. Ayat tergantung dan tidak menjadi ayat yang dipahami. Dengar kata sendi nama tidak boleh berada di hadapan. Tapi kita akan jelas sekejap lagi kenapa Allah sengaja berada di hadapan. Sah di sini. Dengar nama Allah ini sah. Walaupun dia tiba-tiba dengar nama Allah, tak faham kita. Tiba-tiba ayat dia dengan nama Allah yang amat pemurah lagi amat penyayang. Tak boleh. Tidak ada sambungan di belakang itu. Kita baca tu dengan nama Allah. Itu dia panggil dengar. Muta'allaq.
Muta'allaq ni orang belajar bahasa, orang belajar nahwu, dia ada 8 muta'allaq. Yang tu biar. Yang tu kita tidak akan sebut kerana dia bidan ilmu lain. Muta'allaq ini tuan-tuan, tempat sangkut ini, bab dengar, dia mesti untuk mengesahkan, untuk pastikan ayat itu sah, mesti di belakang itu ada ayat lain. Sebab itu kita katakan tadi, sah Allah mulakan dengan Bismillahirrahmanirrahim. Ataupun sah penulis kita ini, dia mulakan dengan Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa? Kerana dia ada muta'allaq yang kita mesti takdir walaupun tak nampak. Ada muta'allaq amun, ada muta'allaq khasun. Ada tempat yang sangkut dia dengan bab. Yang khas, mana khas dia? Ayat khas. Ayat khas dia di depan sekali yang kita tak nampak, tuan-tuan. Aku mulakan penulisan ini dengan nama Allah yang amat pemurah lagi amat penyayang. Itu yang kita tak nampak. Sebab tu kita baca tadi, kita mulakan kitab ini dengan Bismillahirrahmanirrahim. Maka sah. Sebab ada ayat di hadapan. Kita mula baca kitab ini dengar Bismillahirrahmanirrahim. Maka ayat di hadapan itulah yang kita mesti takdir dipanggil muta'allaq. Baik. Itu bab. Dan makna dia, tuan-tuan, makna dia. Bab ini makna dia ada banyak makna. Maka di sini dia panggil babul isti'anah. Makna apa? Makna pertolongan. Sebab itu tepatnya kena terjemah dengan pertolongan Allah yang bersifat Allah itu Ar-Rahman dan Rahim. Dengan pertolongan Allah. Maka muta'allaq ni, tuan-tuan, kita kena takdirkan. Itu antara rahsia kenapa Allah Ta'ala sengaja memulakan Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa penulis kita ini, ataupun kenapa Nabi dia memulakan Bismillahirrahmanirrahim? Kerana Allah nak minta supaya semua perbuatan, apa saja perkara ataupun perbuatan dimulakan dengan bismillah. Aku berjalan dengan Bismillahirrahmanirrahim. Maknanya aku berjalan nak ke surau dengan pertolongan Allah Ta'ala. Kita rasa bukan milik kita. Kita rasa bukan dengan kudrah kita sampai di surau. Dengan pertolongan Allah Ta'ala. Nak melangkah pergi masjid, Bismillahirrahmanirrahim. Nak menulis, aku menulis dengan pertolongan Allah, bukan kudrah kita. Berkongsinya dengan pertolongan Allah Ta'ala yang boleh menulis. Tu Bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua, saya terbak ringkas, tuan-tuan. Kita ringkas-ringkaskan, kalau tidak menyebabkan kuliah pertama hanya Bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua, ismun. Bismillahirrahmanirrahim. Bismi, dengan nama. Allah sebut direct nama. Dia tak sebut Bizatillahirrahmanirrahim. Dia sebut Bismi. Itu dah faham. Dengan nama. Itu kita jelas. Dia sebut direct dengan nama. Beza di antara zat lain dan nama lain. Dia tak sebut Bizatillahirrahmanirrahim, tapi dia sebut Bismi, bermakna ismun, itu nama. Apa nama dia? Allah. Allah itu nama. Allah itu nama bagi Tuhan. Allah itu bukan lagi Allah, ataupun Allah itu bukan lagi Tuhan. Tu. Tengok satu-satu. Dia dah sebut direct, kita boleh dah ada signal. Kita faham. Bismi, dia nama. Bukan bizati. Bukan zat. Dia sebut nama. Ni nak faham konsep ketuhanan. Ni baru bismillah kita dah boleh faham sifat Tuhan yang ada pada zat dia. Dah boleh kenal dengan bismillah. Tapi kalau kita boleh kenal betul-betul pada mengaji bismillah sajalah. Tapi tak kenal lagi. Ini separuh baru. Satu daripada sifat dia yang berada dalam bismillah. Tu pun bukan sifat zat.
Ar-Rahman sifat perbuatan, Ar-Rahim sifat perbuatan. Allah, dia nak kenal nama pun, kenal nama dia. Allah ini tuan-tuan, nama bagi Tuhan, bukan diri Tuhan, bukan. Sebab tu bahasa lain, Allah itu bukan Tuhan, Allah itu bukan Allah. Allah itu nama. Kenapa? Kerana kita mesti faham, pandangan setengah ulama, kita bawa dua-dua qaul. Setengah ulama mengatakan bahawa nama dan diri dua perkara yang berbeza. Nama dan zat dua benda yang berbeza. Setengah pendapat, setengah ulama mengatakan nama dan zat, nama dan diri dua benda yang berbeza. Allah, nama, Tuhan, zat dia. Sebab itulah Allah ini boleh berbilan, kerana itu nama dia, bukan Allah. Allah disebutan, boleh berbilan-bilan, boleh tulis di mana-mana. Allah boleh tulis di dinding, Allah boleh tulis dalam kitab kita. Berapa Allah yang ada dalam tulisan? Beribu Allah ada dalam tulisan, sedangkan sifat Allah tidak berbilan. Yang kita tulis itu bukan Tuhan, itu Allah, itu nama dia. Kerana nama dan zat dua benda yang berbeza. Bukan nama dan zat satu benda yang berbeza, satu benda yang sama. Walaupun ada qaul, sekejap lagi kita akan jelas qaul yang kedua. Qaul yang pertama, pendapat setengah ulama mengatakan nama dan zat dua benda berbeza, satu. Sebab itulah tuan-tuan, nama ini dia berbeza dengan zat. Nama lain, zat lain. Zat ada, nama tak ada. Nama tulis baru ada, baru nampak. Tak tulis tak nampak. Nama ada pada sebutan, tak sebut tak dengar. Zat ada. Tuan-tuan tengok saya, kalau tuan-tuan tak tahu nama saya, tuan-tuan tak tahu nama saya, tapi hanya kenal diri zat, kenal ustaz tu tapi tak tahu nama. Diri dia ada, itulah diri dia sebenar. Nama dia tak tahu, tak kenal nama pun tak apa, tapi diri kenal. Ada setengah orang pula dia kenal nama saja, diri tak kenal. Tu bahaya. Kenal, jumpa dengan kita, sembang kemah, Ustaz Azhar kata, sembang kita, dia tak tahu kita ni siapa. Ni macam Imam Ghazali dulu, Imam Syafi'i dulu. Imam Ghazali, Imam Nawawi, tuan-tuan, anak murid dia duduk dalam majlis Imam Nawawi, tapi dia tak kenal pun Imam Nawawi. Dia anak murid, dia belajar kitab Imam Nawawi, tapi tiba-tiba dia bertemu dengan Imam Nawawi, dia tak pernah tengok rupa Imam Nawawi. Orang yang bercakap depan dia ni Imam Nawawi. Apabila dia keluarkan hujah, dia mengata qala al-Imam Nawawi. Imam Nawawi duduk depan dia. Dia kata-kata Imam Nawawi dalam kitabnya sekian-sekian, dia cakap ke Imam Nawawi. Dia tak kenal. Rupanya duduk depan dia ni Imam Nawawi, baca kitab Imam Nawawi, berhujah dengan Imam Nawawi, guna nama Imam Nawawi. Apa? Nasib baik Imam Nawawi ni tak kata, siapa Imam Nawawi mu kenal ke? Tu anak murid Imam Nawawi dulu. Dia tak kenal nama, dia tak kenal diri. Nama dia kenal. Tu bahaya. Macam kita hari ni, nama Tuhan kenal, tapi sifat tak kenal, diri dia tak kenal. Kenal diri Allah Ta'ala, tuan-tuan, bukan kenal dengan mata, bukan kenal dengan telinga, bukan kenal dengan diri sentuh, tapi kenal dengan maklumat yang ada dalam diri kita. Kita boleh sebut kenal Allah Ta'ala di bibir kita. Tanya kita, tuan-tuan, siapa Tuhan? Allahu Rabbi. Man Rabbuka? Tuhan akan malaikat akan tanya dalam kubur nanti soalan tu. Man Rabbuka? Siapa Tuhan kamu? Sekarang ni kita boleh jawab, Allahu Rabbi, Tuhan aku, nama Allah Ta'ala. Hari ni kita cakap, jawab. Tapi dalam kubur, tuan-tuan, belum tentu cakap. Kalau maklumat tentang Tuhan, tentang sifat ketuhanan tidak ada dalam hati kita, maka tidak akan fasih lidah kita untuk menjawab Allahu Rabbi. Kerana bukan Allah itu yang kita nak. Sifat ketuhanan yang ada pada zat Allah, yang bernama Allah.
Sebab itu di sini tuan-tuan, apabila orang tanya kita apa makna Allah, makna Allah ini dia panggil apa? Dia panggil zatun muttasifatun bi sifatillahi ta'ala. Itu makna Allah. Makna Allah Ta'ala ni zatun, merujuk kepada zat, muttasifun yang bersifat dengan sifat Allah Ta'ala. Ataupun takrif lain yang kata Allah ni siapa dia? Ismun li dhati al-wajibul wujub al-haqqul ma'bud. Ismun, nama, li zatil wajibul wujub, merujuk kepada zat yang mesti ada. Tu decide, akal putuskan zat yang bernama Allah Ta'ala ini mesti ada. Al-haqqul ma'bud, dan zat inilah sebenar-benar yang kita sembah. Kesimpulan tuan-tuan, makna Allah untuk kita pegang apa dia malam ni? Makna Allah ialah nama yang merujuk kepada zat Allah Ta'ala. Zat tu diri, Allah ini nama, maka nama merujuk kepada zat. Zat mana? Zat yang bersifat dengan sifat ketuhanan, yang kita akan belajar dan kitab kita sebanyak 20 sifat ketuhanan. Itu makna Allah. Settle tuan-tuan. Nama. Mana kita tahu hari ini beza di antara nama dengan zat. Nama lain, zat lain. Nama tak nampak tuan-tuan selagi tak tulis. Tulis ada. Allah, nampak nama Allah. Sebut di bibir, dengar Allah. Itu dia panggil nama. Bukan ada nama ni. Yang adanya zat dia ada. Nama bukan ada. Macam nama tuan-tuan lah, nama kita bukan ada. Tapi zat kita ada. Nama kita kalau tak tulis, tak sebut, tak ada. Bukan orang boleh nampak di zat kita ni, nampak Azhar. Bukan nampak. Dia tak ada pun. Nama ni panggilan. Mudah nak panggil. Bagi ada nama lah. Begitu juga Allah. Dia ada nama dia, mudah kita panggil. Allah. Jadi oleh kerana masa kita tak sempat tuan-tuan, Allah ini kita tak akan jelas detail lagi lah. Allah itu kalimah dia asal daripada perkataan ilah. Dia ada asal dia. Boleh lahirnya alif, lam, lan, ha. Asal dia kalimah ilahun. Wa ilahukum ilahun wahidun la ilaha illa. Itu asal dia ilahun. Lahirnya ulama kita setengah pendapat mengatakan berasal dari ilah. La sekali tambah depan alif lam. Ilahum ditambah dengan alif lam supaya nak spesifik ilah mana, merujuk kepada ilah yang bernama Allah, bukan ilah lain. Tu kena ada alif lam di depan. Orang panggil alif lam lil ma'rifah. Tu bagaimana lahirnya perkataan ataupun nama Allah itu, dia ada asal kronologi dia. Bukan tiba-tiba Allah, dia asal perkataan ilahun wa ilahukum ilahun wahidun la ilaha illa. Ilah itu maka lahirnya alif lam lam ha. Asal dia alif lam ha saja. Ilahun maka ditambah alif lam alif lam ha. Alif lam ha. Tak nampak tuan-tuan? Sebab tulis dalam ni. Bukan ada pembitan. Alif lam ha. Step seterusnya dia buang alif hamzah tengah. Alif lam, alif tu buang alif jadi alif lam ha. Al-lah jadi al-lah. Macam orang baru masuk Islam. Allah. Itulah asal dia. Allah. Kemudian akhir sekali ditafkhinkan. Alif lam itu, lam ha tu ditafkhinkan musyaddah. Allahu. Dia alif lam lam asal dia Allah disyaddahkan. Jadi Allahu. Tu. Jadi nama Tuhan tuan-tuan, settle. Tu asal usul nama dia. Dia asal usul nama dia ada. Tu. Apa pun ada. Setiap benda ni ada asal usul dia. Allah Ta'ala pun ada asal usul dia. Asal usul dia ilah. Nak boleh kalahi alif lam lam ha. Allah ni tuan-tuan dipanggil Ismul Jalalah ataupun Ismul A'zam. Nama yang paling agung, walaupun nama dia banyak. Banyak tuan-tuan nama dia. Kita belajar, kita biasa dengar 99 nama. Asmaul Husna, 99 nama Allah Ta'ala. Tetapi yang Asmul A'zam, yang paling besar, yang paling hebat ialah Allah.
berbanding dengan nama-nama lain. Walaupun ada khilaf di sisi Imam Nawawi, kata Ya Hayyu Ya Qayyum, ismun a'zam dia ialah Allah. Sebab itu tuan-tuan, Allah ini ada kaedah dia, ada formula dia. Dia panggil khas pada nama, khas pada makna. Khas ni spesifik, nama ini hanya boleh digunakan untuk Allah, tak boleh guna untuk makhluk. Makna dia juga khas, makna dia merujuk kepada Allah. Sebut Allah bukan merujuk pada kita, tapi merujuk pada diri yang nama Allah. Tu formula dia, khas pada makna, khas pada lafaz, khas dan khas pada makna. Kalaulah orang lain nak guna nama dia, tak boleh guna, haram, melainkan kena ada idafah, kena sandar, kena nisbah. Abdullah tak boleh kan, buan Abdul Allah tak boleh. Tiba-tiba nak letak nama cucu kita Allah, nama kita Muhammad, Allah bin Muhammad, tak boleh. Kena buat Abdullah, Atiqullah, Habibullah, kena tambah depan. Kalau tidak haram, kerana itu special, itu khas untuk Allah Ta'ala saja, dan makna pun merujuk kepada Allah, tak berkongsi dengan makna lain. Settle tuan-tuan. Yang kedua, kemudian di akhir kuliah kita akan buat kesimpulan, sudah insya-Allah. Yang kedua, Ar-Rahman. Kita target hari ni habis introduction ada 3 ni, pendahuluan ada 3 ni, kita target habis. Tengok kalau tak sempat masa, kita sekadar yang kita sempat, kita sambung minggu depan. Yang kedua, Ar-Rahman. Ini pendek tuan-tuan, kita tak jelas panjang. Ar-Rahman ini apa dia? Dengan nama Allah. Siapa Allah? Ini dia perkenalkan secara tak langsung. Siapa Allah? Allah ini yang bersifat. Kita tuan-tuan nak kenal konsepnya. Allah Ta'ala ajar konsep kehidupan kita. Kalau perhatilah, cara kehidupan manusia juga sama. Kita nak kenal suatu benda, kenal melalui sifat dia. Kita nak kenal apa saja, mesti kita kenal melalui ciri-ciri dia. Nak kenal kayu, nak kenal apa, mesti ciri dia. Allah Ta'ala pun nak kenal dia, mesti ada ciri dia, ada sifat dia. Allah Ta'ala yang bersifat dengan ada. Lagi pula Allah Ta'ala bersifat dengan baqa, ataupun mula qidam. Lagi pula baqa. Lagi pula tak serupa dengan baharu. Lagi pula qiyamuhu binafsih, boleh berdiri sendiri. Kita akan bahas satu persatu. Tu ciri-ciri yang ada pada Allah sehingga kita boleh kenal. Tu dia panggil kenal Allah melalui kenal ciri-ciri dia, ataupun bahasa tauhid dipanggil sifat. Konsep ni tuan-tuan bukan sahaja untuk kenal Allah. Dia punca dia Allah Ta'ala aja. Dan kita di dunia kehidupan kita juga sama. Apa pun kita nak kenal, kita kenal dengan ciri-ciri benda. Nak kenal benda, kena ciri dia. Orang panggil apa? Bahasa moden lagi, spesifikasi. Nak kenal kereta, mula-mula kenal nama. Kereta apa? Kereta nama dia Proton. Banyak jenis Proton ni. Proton yang mana? Ada nama pula. Nama Arus, hak terbaru. Ada Pro 2 tu, tukar. Tukar lah, tak kena. Tu panggil bertukar Allah dengan Tuhan. Tuhan nak mana? Allah. Lain. Allah, Tuhan. Bukan. Arus lain. X70 lain. Sama ustaz kereta juga. Memanglah kereta. Tapi dia ada nama dia. Allah dengan Tuhan tu sama lah. Ada lain. Kita lupa nak cerita qaul yang kedua tadi tuan-tuan. Ada setengah pendapat mengatakan nama ini sama dengan zat yang kita cerita tadi lain. Ada juga mengatakan sama. Kenapa jadi sama tuan-tuan? Tapi kena tahu juga, dia sebenar sama, hakikat beza. Kenapa? Nama tu merujuk kepada Tuhan. Tu dia panggil sama tu, walaupun hakikat beza. Allah tu zat dia lah, merujuk kepada zat dia. Tu dia kata, pendapat mengatakan nama dengan zat sama. Baik. Ar-Rahman, sifat dia, sifat perbuatan. Allah Ta'ala ni perbuatan dia Ar-Rahman, penyayang. Lagi pula Ar-Rahim, pemurah. Penyayang ni tuan-tuan kita ringkaskan. Penyayang ini sifat dia, sifat perbuatan Allah Ta'ala merujuk kepada apa dia? Merujuk kepada orang yang baik. Sebelum beriman, kita hurai dulu. Ar-Rahman ini, penyayang ini
Merujuk kepada apa? Merujuk kepada penyayangnya Allah Ta'ala. Dia sama je makna, cuma nisbah beza. Sebab tu dia nak bagi terjemahan tu pun lain. Nak bagi nampak bahawa nisbah dibezakan dengan nisbah. Asal makna sama. Rahman dengan Rahim, pemurah. Dua-dua pemurah. Cuma nak bagi beza. Pemurah di mana Rahman, Rahim pemurah di mana? Ar-Rahman pemurah nisbah di dunia. Kalau Rahim dia pemurah nisbah akhirat, maka buh penyayang, nak bagi beza. Hakikat dua-dua sama makna. Ar-Rahman dengan Ar-Rahim. Pemurahnya Allah Ta'ala di dunia ni tuan-tuan, dengan sifat pemurah dia, semua dia bagi kepada makhluk Allah Ta'ala. Kenikmatan, kesenangan, rezeki yang berlimpah ruah, sama ada orang itu beriman ataupun tidak, berakal ataupun tidak. Di atas sifat pemurahnya Allah Ta'ala ini, makna meliputi semua makhluk Allah Ta'ala. Itu dipanggil an pada makna. Ar-Rahman ni meliputi semua makhluk Allah, beriman ataupun tidak. Orang kafir tuan-tuan, Allah Ta'ala bagi kenikmatan dunia kepada mereka, berlimpah ruah dengan di atas sifat Ar-Rahman. Itu dia panggil Rahman, formula dia am pada makna. Makna dia meliputi umum. Umum ni semua makhluk Allah Ta'ala akan mendapat kenikmatan dan kemewahan di atas dunia. Itu dipanggil an pada makna. Tapi khas pada lafaz. Ni formula dia, an pada makna, khas pada lafaz. Lafaz Rahman tak boleh orang lain guna. Sama dengan Allah, tak boleh guna. Kerana kena Abdul Rahman. Tak boleh panggil Rahman saja. Ada juga orang panggil Rahman. Rahman khas pada lafaz. Tapi an pada makna semua makhluk Allah Ta'ala bagi kenikmatan. Beriman ataupun tidak. Sebab tu kita tak menjadi isu apabila orang tidak beriman lebih mewah hidup dia di dunia. Kerana memang Ar-Rahman nisbah dunia, Allah beri kemewahan. Allah beri rezeki kepada mereka. Orang ada akal, orang tidak ada akal. Binatang tak ada akal Allah beri. Tidak ada satu makhluk yang mati tanpa Allah beri makan kepada mereka. Tak ada. Dan Rahim tuan-tuan, pemurah Allah Ta'ala, tapi dia nisbah. Nisbah mana? Nisbah di akhirat. Maka di akhirat Allah murah ni merujuk kepada orang beriman saja. Tu dia panggil khas. Makna Rahim ini, pemurah Allah Ta'ala, dia merujuk kepada orang yang beriman sahaja. Adapun orang yang tidak beriman tidak akan mendapatkan nikmatan di akhirat kelak. Itu Rahim, beza dia. Jadi keadilan Allah. Rahman nisbah dunia, semua orang tak beriman pun dapat, tapi Rahim tidak. Rahim memang spesifik kepada orang beriman sahaja. Dan Rahim ini kaedah dia an pada lafaz, khas pada makna dia tak umum, dia hanya khusus kepada orang beriman saja Allah anugerahkan nikmat syurga. Orang yang dulunya di dunia mereka beriman kepada Allah Ta'ala, mereka percaya kepada Allah Ta'ala, mereka kenal Allah Ta'ala, maka anugerah yang paling besar, yang paling agung, apa dia? Syurga. Itu dipanggil Rahim. Khusus untuk orang yang beriman sahaja. Adapun orang yang tidak beriman, maka tidak akan mendapat Rahim Allah, pemurah Allah, tak dapat. Itu dia panggil kaedah dia, formula dia khas pada makna, an pada lafaz. Lafaz umum, siapa pun boleh guna. Kita tak perlu Abdul Rahim, tak perlu. Boleh guna Rahim saja boleh. Rahim bin Abdullah boleh. Tak perlu Abdul Rahim, tak perlu ada nisbah, tak haram. Baik. Terakhir tuan-tuan sebelum kita solat isyak. Dah isyak dah kan? Dah isyak dah 9 dah ni. Baru bismillah baru. Tu pun kita tak detail tuan-tuan, tak sempat untuk kita detailkan. Baik, sebelum Alhamdulillah kita tak sempat tuan-tuan, kita sambung minggu depan. InsyaAllah tuan-tuan jangan bimbang. Minggu depan kita cepat. Ini pembukaan kita slow sikit. Ni pun kira dah tak hurai panjang.
Alhamdulillah, wassalatu wassalam. Minggu depan kemudian kita akan masuk tajuk yang pertama, hukum akal. Terus kepada tajuk minggu depan. Cuma kesimpulan hari ini kita selesai 1, 2 ataupun subtopik yang kedua tadi. Ada 4 lagi, kita tak akan sebut 4 tu. Cuma kita nak sebut tuan-tuan, yang ketiga tu dia panggil hukum. Kita tak nak sebut hukum 5 tu, tak nak sebut. Hukum membaca bismillah 5 kita tak nak sebut. Kita nak sebut umum. Umumnya tuan-tuan, bismillahirrahmanirrahim, umum dia tanpa kita tengok satu persatu hukum 5. Kalau kita tengok dia subtopik yang ketiga tu dia panggil hukum membaca bismillahirrahmanirrahim, ada 5 hukum. Tak perlu kita tengok 5, kita umumkan. Umum ni maksud dia secara umumnya tuan-tuan, apa saja perbuatan kita, penulisan kita, pertuturan kita, kita mulakan dengan bismillahirrahmanirrahim. Bismillah ini dia panggil permulaan hakiki. Sunat, kita ulang sekali lagi, sunat perbuatan kita, pekerjaan kita, kita mulakan dengan bismillahirrahmanirrahim. Sunat. Dan bismillah ini dipanggil permulaan hakiki. Mula dengan bismillah. Alhamdulillah mula juga, tapi majazi. Hakikat sebenarnya permulaan apa saja perbuatan kita, perkataan kita, pekerjaan kita, kita mulakan dengan bismillah. Itu dia panggil permulaan hakiki. Sunat kita mulakan pekerjaan kita ini dengan bismillahirrahmanirrahim. Berdasarkan banyak hadis Nabi. Hadis yang masyhur, Nabi menyatakan tiap-tiap perkataan, tiap-tiap pekerjaan yang zibalin, kullu amrin zibalim la yabda'u bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta'un. Dalam 2 riwayat lagi Nabi menyatakan fahuwa ajzamun. Dalam riwayat yang ketiga fahuwa abtarun. Ada 3 riwayat hadis ini. Nabi menyatakan tiap-tiap pekerjaan yang zibalin, yang mempunyai kebaikan. Makna apa? Makna yang mempunyai kebaikan ini yang tidak haram, yang tidak makruh. 2. Kemudian ada lagi, kita tambah sekejap lagi, ada 3 lagi. Yang tidak haram, tidak makruh. La yabda'u bi bismillahirrahmanirrahim. Pekerjaan yang tidak dimulakan dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, fahuwa aqta', maka pekerjaan itu akan terpotong ekornya. Qalilul barakah, kata Nabi. Makna terpotong ekornya, tidak ada keberkatan pekerjaan itu. Urusan yang tidak dimulakan dengan bismillah, kata Nabi, tidak ada keberkatan, tak berkat. Penulisan yang tidak mula dengan bismillah, penulisan yang tidak berkat. Tu. Baik. Sebab itulah tuan-tuan, berdasarkan hadis inilah tiap-tiap pekerjaan yang tidak haram disunatkan kita baca bismillah. Tiap-tiap pekerjaan yang tidak makruh disunat kita baca bismillahirrahmanirrahim. Kalaulah perbuatan makruh, makruh baca. Nak makan petai, makruh baca bismillah. Nak makan belacan, makruh baca bismillah. Nak makan budu, makruh baca bismillah. Selain makruh dan haram, sunat baca bismillah. Tuan-tuan nak berjalan, baca bismillah, dapat pahala. Nak naik kenderaan, sunat baca bismillah. Baca bismillah saja, sunat. Kemudian tambah doa, pahala lain pula. Bukan makna baca bismillah, doa tak sunat baca. Doa pahala lain. Ni pahala diri bismillah semata-mata, tanpa campur dengan doa. Banyak pahala tuan-tuan Allah beri pada kita. Cuma tak nampak. Tak nampak kita nak kutip. Nak tulis, dah ada bismillah. Mengaji dapat pahala besar. Mengaji dapat pahala wajib. Tulis pula dapat pahala sunat. Baca bismillah tu pula dapat pahala sunat. Banyak. Cuma tak nampak lah. Tak nampak kita perincikan, hani sunat, hani wajib. Dua ni mudah tuan-tuan. Ni yang saya nak tambah ni ada 3 lagi. 3 ni
dia kena ingat. Dua ni mudah. Selain daripada haram, sunat baca bismillah. Selain daripada makruh, sunat baca bismillah. Dan selain daripada, ada 3 lagi. Yang pertama, selain daripada zikrun yang mahdah, zikir yang semata-mata zikir. Kalau semata-mata zikir, diri zikir, tak sunat baca bismillah. Mana contoh dia tuan-tuan? Kita nak tahlil, tuan-tuan nak zikir, selepas solat kita zikir 33 kali subhanallah, maka tak sunat sebelum kita ucap subhanallah, tak sunat kita baca bismillahirrahmanirrahim, ilahana subhanallah, subhanallah, subhanallah. Tak sunat baca subhanallah sebelum tuan-tuan tahlil la ilaha illallah. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Sebelum fa'lam, baca bismillahirrahmanirrahim, fa'lam annahu la ilaha illallah. Tak ada tu imam baca ila hadratin nabi, dia baca ila hadratin nabi. Kalau sebelum ila hadrati tak apalah. Ini selepas ila hadratin nabi, fa'lam, sebelum fa'lam dia nak sebut la ilaha illallah, baca bismillahirrahmanirrahim, la ilaha illallah, maka tak sunat. Kerana itu zikir yang khusus yang tidak disunatkan membaca bismillah. Dia panggil zikrun yang mahdah, yang khusus. Memang diri zikir baca direct tanpa baca, mulakan dengan bismillah. Tak. Yang kedua tuan-tuan, tak sunat baca bismillah. Yang kedua, apa dia? Selain daripada diri zikir yang tertentu, iaitu setiap ibadat yang diri dia tu, dia ada permulaan bagi diri dia. Bismillah kita sebut tadi, permulaan. Hakikat apa saja permulaan pekerjaan kita. Maka dalam ibadat ni tuan-tuan, kalau tuan-tuan tengok ada ibadat yang diri dia tu ada mula, tanpa kita mula dengan bismillah, maka kalaulah diri itu ada permulaan, maka jangan ataupun tak sunat kita baca bismillahirrahmanirrahim. Apa contoh dia? Contoh dia ialah diri azan itu, diri azan, diri iqamah, diri membaca khutbah Jumaat dan khutbah 2 hari raya. Orang baca khutbah tuan-tuan, ambil tongkat, pegang tongkat sebelah kiri, jangan tukar pula belah kanan. Belah kanan, belah kiri sunat. Kemudian dia pun baca alhamdulillahil qail. Dia tak baca bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahil qail. Kalau Tok Iman baca, maka dia pun bukan tak erti, jangan kata tak erti marah, dia pun tak jelas jugalah. Ada juga jenis buh hantam pun ada, dia hantam semua bismillah. Sebelum baca khutbah pun bismillah. Tak sunat baca bismillah. Dan kalau dia i'tiqad, bahaya dia. Kalau i'tiqad sunat, haram ke atas dia. Sekiranya orang tanya kenapa sebelum baca khutbah baca bismillah, bukan sunat, dia kata. Dia pegang sunat. Salah pegang sunat. Kerana merubah hukum yang tidak sunat, dia kata sunat. Kalau rubah hukum dengan sengaja, haram lagi kafir. Rubah hukum dengan jahil, haram. Dia ubah daripada tak sunat, baca bismillah sebelum baca khutbah, dia kata sunat lah. Sebelum kita mula pekerjaan itu sunat mula sekira diri dia tak ada mula. Ni ada mula dah, alhamdulillah tu mula. Jangan duduk bedal bismillah. Bid'ah. Ni bid'ah sungguh ni. Wahabi kata bid'ah. Dia Wahabi ni buah lain pula bid'ah. Ni bid'ah sungguhnya. Wahabi pun dihantam juga ni. Saya biasa dengar belah-belah tu baca khutbah. Tok bila Wahabi dia baca, dia azan baca bismillah. Sebelum azan, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahu akbar. Allahu akbar. Bid'ah. Mana sunat baca bismillah? Tak sunat selawat, terus baca Allahu akbar. Tak salah tuan-tuan, jangan marah pula. Ustaz saya buat lama dah ustaz. Tak apalah buatlah. Cuma tak sunat. Tak haram, tak sunat, tak makruh. Tapi bid'ah. Makna apa bid'ah? Bid'ah bukan hukum tuan-tuan, jangan terkejut pula. Bukan hukum bid'ah ni. Hukum dia ada 5 aja. Hukum dia ada 5 saja. Pok-pok nu je dia pandai menghukum. Sikit bid'ah, sikit bid'ah. Bid'ah bukan hukum. Hukum wajib, sunat, haram, haruh, makruh, tu hukum. Bid'ah, mana ada hukum? Bid'ah benda Nabi tak buat. Baca Yasin Nabi tak buat, bid'ah. Ya bid'ah, akui, kita kata bid'ah. Tapi bid'ah yang elok. Baca Yasin malam Jumaat. Baca Yasin malam Jumaat, bid'ah yang elok. Mengaji kitab ni Nabi tak ajar kita. Mana ada Nabi baca kitab? Nabi baca wahyu je, baca hadis. Tu orang lain nak mengaji hadis saja.
Dia tak mau mengaji kitab. Nabi tak baca kitab. Bid'ah kita ni mengaji kitab. Nabi tak mengaji. Nabi ni dia kira baca hadis hak dia dapat ilham. Dapat ilham pula. Dapat wahyu, dia baca Quran. Sahabat dengar semua. Sahabat rekod. Tu kata bid'ah tu. Baik, settle tuan-tuan. Tu contoh khutbah tak sunat, azan tak sunat, iqamah tak sunat baca bismillah. Khutbah tak sunat. Yang ketiga tuan-tuan terakhir, yang tak sunat baca bismillahirrahmanirrahim apa dia? Tiap-tiap perkara, pekerjaan yang keji pada syarak. Tak sunat baca. Walaupun pekerjaan tu tidak haram. Pekerjaan tu tidak makruh. Kalau pekerjaan makruh baca. Tetapi dia menurut pandangan syarak agak keji, agak kotor. Contoh dia apa? Contoh dianya, hinguh ini mustaqzar, keji. Hinguh nanah najis. Hinguh ini tuan-tuan, air liur kita, hinguh kita, taik mata kita, taik telinga kita, semua taik yang ada di atas, di bawah, taik bawah lain. Taik atas ni semua mustaqzar, taik bawah najis. Taik atas apa dia tuan-tuan? Taik mata, bukan najis, mustaqzar, keji pada syarak. Taik telinga, bukan najis, mustaqzar, keji pada syarak. Taik gigi, bukan najis, keji pada syarak. Taik hidung, bukan najis, keji pada syarak. Taik bawah jangan tanya, yang tu memang najis. Jangan tanya, taik, kalau lagu tu ustaz semua taik tak najis. Taik atas saja, hak bawah memang najis. Maka taik di atas ni tuan-tuan, kita tak boleh baca bismillah. Nak sapu hinguh, baca bismillah. Amboi, warak, bukan warak. Untuk tak erti nama dia. Ambil sapu tangan, bismillahirrahmanirrahim. Amboi abang Haji ni, hebat sungguh. Baca bismillah tak dapat pahala apa. Ada orang argue kat saya, dia kata ustaz, bismillah tu kan Quran. Ya. Takkan tak dapat pahala? Baca Quran dapat pahala lah. Ini bukan baca Quran ni. Ini membaca bismillah yang disyariatkan oleh Allah Ta'ala. Apabila ada syariat, panduan, kena tengok bila Allah Ta'ala suruh. Kalau dia tak suruh, dia nak bagi pahala kat mana? Macam kita lah tuan-tuan. Kita suruh upah. Benda pekerjaan kita suruh, kita bagi upah. Jangan duk rajin tak apa nak buat rajin lebih. Pekerja kita, staff kita ni, dia rajin lebih nak bodek. Rajin lebih, aku tak bayar OT. OT sekat ni ya, pukul 7. Pukul 6 sampai pukul 7 saya bayar OT. Kerja sampai pukul 8 saya tak bayar OT. Dia kata bos kata OT. Aku kata saya pukul 7 saja. Dia nak demand sampai pukul 8. Dia nak gaji lebih. Tak boleh. Kerja sia-sia saja. Tu dalam istilah syarak. Kalau benda tu tak sunat, dia panggil pekerjaan kita sia-sia. Tanpa ada pahala. Walaupun benda kita sebut tu baik. Bismillahirrahmanirrahim. Sapu hingga, korek telinga, korek lubang hidung, semua tak sunat bismillah. Lagi contoh tak sunat baca bismillah, sapu tai. Tuan-tuan contohnya, tai ayam depan, tai kecing, kucing depan, nak bersuci lah, nak bersih. Maka sebelum nak buang tai, bismillahirrahmanirrahim. Tak sunat. Tak sunat. Wallahu a'lam. Kesimpulan tuan-tuan yang kita boleh pegang hari ni apa dia? Tuan-tuan boleh pegang hari ni selain daripada hukum bismillah, tuan-tuan satu je. Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang amat pemurah lagi amat penyayang. Sebab konsep yang kita akan belajar ke depan lagi banyak. Apa dia konsep dia? Tuan-tuan tahu dia antara nama dengan diri lain. Ke depan lagi banyak. Okey, cantik. Pendapat ni sebab itulah peringkat awal seteknik pengajaran kita tidak mengemukakan beberapa pendapat yang boleh kita memeningkan kita lagi. Tak tahu nak pegang mana. Tengok macam pengulas cerita katanya, bagus. Sebab itulah kalaulah boleh cara kita, ustaz-ustaz kita ni, dia hanya beri ke pendapat yang kalau boleh qaul mu'tamad. Ataupun kalau dia nak beri juga dhaif, dua ni cukup dah. Mu'tamad dan dhaif. Jangan beri pendapat-pendapat yang banyak lagi menyebabkan tak tahu kita nak pegang mana. Ada setengah tu beri pendapat iman ni, beri pendapat iman ni. Sedangkan iman yang dia beri itu bukan termasuk dalam iman Syafi'i. Ada iman Ahmad bin Hanbal dia beri
pendapat murid kepada Imam Hasan. Ini Imam Hasan ini murid kepada Imam Hanafi. Dia beri juga. Menyebabkan orang tak tahu nak pegang. Baik, kita beri dua tadi. Hak mana sebenar? Hak muktamad. Boleh pegang dua-dua, boleh. Kedua-dua tak salah. Sebab kedua-dua sama. Pendapat pertama mengatakan air dengan diri. Pendapat pertama mengatakan gelas dengan diri ini beza. Gelas yang kita sebut bukan dia. Gelas lain, di bibir lain tulis GELAS, gelas lain. Ni diri dia lain. Yang kita nak kenal mana? Gelas ni nak kenal. Ini dinamakan gelas. Tetapi tuan-tuan, mudahnya mesti konsep yang Nabi ajak, yang Allah Ta'ala ajar, mesti ada nama supaya mudah kena panggil. Diri yang macam ni orang panggil apa? Gelas. Nama. Maka nama dengan diri asin ke tidak? Asin. Tetapi ingat, walaupun asin, pendapat kedua, kesimpulan, walaupun asin, hakikat sama. Kenapa? Gelas ni lah. Gelas apa dia? Menunjuk pada ni. Tapi ingat, gelas tu lain. Bukan nak kena gelas, nak kena diri ni. Bukan nak kena Allah Ta'ala tu, tapi nak kena diri zat. Sifat yang ada di zat yang bernama Allah. Sifat yang ada di zat yang bernama Allah. Itu yang kita nak kenal. Sifat yang ada di zat nak kenal, bukan Allah. Tetapi dah kita memang nak mudah panggil apa sifat yang ada di zat tu. Banyak sifat kesempurnaan yang ada di zat. Zat mana? Zat yang bernama Allah. Maka kita kena sebut juga Allah, kena juga nama. Ulama mengatakan kullu lafzin dalan alal makna. Tiap-tiap sebutan merujuk kepada diri. Tuan-tuan sebut benda, ada nama merujuk pada benda. Maknanya tuan-tuan, kedua-dua boleh pakai. Cuma konsep tu tuan-tuan faham. Tu kira boleh tanya tu kira faham lah. Dalam satu surah sahaja, surah Taubah sahaja yang tidak ada bismillah. Surah lain semua ada. Kenapa Allah Ta'ala? Kerana mengikut pendapat yang muktamad, mengatakan surah itu turun ketika mana berlakunya peperangan. Suasana sedang berlaku peperangan, maka Allah Ta'ala tak turunkan dengan bismillah. Terus direct. Itu ada sebab. Sebab tu lahirlah hukum membaca bismillah. Ada tempat yang tak sunat baca bismillah. Jadi ini bukan kira hukum ni, kira hikmah. Ulama bincang kenapa surah ini Allah Ta'ala tak mula dengan bismillah. Salah satu pendapat mengatakan kerana turunnya ketika itu ketika sedang berlakunya peperangan. Jadi turun ayat ni tuan-tuan dia tak tentu. Tengah Nabi duduk tidur pun ada, tengah Nabi duduk jalan pun ada. Turun perintah Allah Ta'ala. Maka ketika berlakunya suasana perang yang dahsyat, turunnya surah Taubah. Allah Ta'ala tak mula dengan bismillah. Kerana apa? Kerana ulama mengatakan salah satu sebab suasana peperangan ketika tu Allah tak nak mulakan dengan bismillahirrahmanirrahim. Baik. InsyaAllah kalau tuan-tuan dah faham tu pun dah okey dah. Tuan-tuan faham konsep aja. Sekali lagi kita akan ke depan kita juga akan bincang makna setiap benda dia ada nama dia dan dia ada diri dia. Maka kita nak target tuan-tuan kena faham diri. InsyaAllah. Macam kita lah. Macam konsep kita pun sama. Konsep kita tiap-tiap benda tuan-tuan Allah ajar. Wa 'allama Adam al-asma'a kullaha thumma 'aradahum 'alal malaikah. Itu konsep asas. Allah Ta'ala utuskan Nabi ke dunia. Nabi Adam alaihissalam dengan malaikat. Kelebihan dua ni di mana? Allah Ta'ala ajar nama. Setiap nama yang ada di muka bumi ini Allah ajar kepada Nabi Adam. Dan ada malaikat tak tahu. Ini nama gelas, ini nama mangkuk, ini nama periuk. Nama. Ini nama buah. Orang dulu tuan-tuan banyak buah yang kita panggil ni ada tak ada nama. Orang dulu kita buah nama. Antaranya apa dia tuan-tuan? Buah cempedak. Ini iklan. Minggu depan kita cerita. Tuan-tuan tahu tak? Buah cempedak tu asal tak ada nama. Asal dia buah hutan. Asal dia buah hutan. Kemudian adalah cerita cerita Merapu.
Yang boleh ada nama cempedak ni. Tapi merapa-merapa pun betul juga tu saya kata. Kenapa buah cempedak ni? Orang kita bagi nama. Dia asal bukan buah, dia asal buah di hutan. Buah orang tak kenal pun. Ambil, bawa balik buah nama. Buah lah campak dak. InsyaAllah bulan depan. Tu baru iklan, baru trailer. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil waj'alna minal ulama'il 'amilin waj'alna minal mukhlisin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.